Selamat datang ke episod 3 podcast PMFS dari fakulti ke arena pertarungan. Inilah jersey FST, semangat juara, platform yang mengangkat kisah pelajar Fakulti Sains dan Teknologi sebagai bukti bahawa semangat, disiplin dan perjuangan mampu mengatasi segalanya. Hari ini kita akan kupas bagaimana mereka break the barrier, fulfill the dream dan prove that FST students are the best among the best. Bersama saya, Luqman Hakim, membawa anda menyelami perjalanan yang penuh inspirasi hari ini. Baiklah, mari kita berkenalan dengan tetamu kita hari ini. Panel pertama, Alia Batrisha. Panel kedua, Akasha Daniel Irwan. Baik, Alia Batrisha merupakan pelajar tahun 2 Sains Actuary yang aktif dalam olahraga dan bola jaring di peringkat fakulti dan universiti. Alia juga pernah meraih pingat emas dalam karisma FST, Biolimpik dan Hari Sukan Fizik. Alia turut mewakili pasukan dalam SUKEM dan SAF serta berperanan sebagai pengadil bola jaring. Seterusnya Akasha Daniel Irwan. Pelajar tahun 3 Sains Sekitaran dan atlet rugby. Pada tahun 2024, Akasha merupakan juara Johor Sevenside, wakil Putrajaya National Sevenside dan wakil Malaysia dalam Asia Rugby Sevenside Series di Incheon, Korea Selatan. Dan pada tahun 2025, Akasha merupakan naib Johan National Sevenside, Johor Sevenside International dan Intervarsity Sevenside UKM. Dan pada tahun ini 2026, Akasha bakal beraksi dalam Putrajaya Super Rugby 15 side dan Piala Agong 15 side. Okey, baik. Mari kita teruskan dengan soalan kita hari inilah. Okey, untuk kedua-dua panel, untuk kita start dengan Alia dulu. Bila sebenarnya Alia sedar bahawa sukan bukan sekadar hobi, tetapi sesuatu yang anda sanggup committed sebenarnya? Bagi saya start perasan benda ni time sekolah menengah lah. Which is time sekolah rendah tu ada juga join olahraga tapi very sikit sebab banyak saingan. Tapi sekolah menengah dah perasan, oh this is a commitment that every year I'm gonna join the competition for olahraga and netball if got the chance lah. And Alhamdulillah start dari situ sampailah sekarang dah masuk universiti still konsisten main untuk ni, tapi just main dalam universiti, tak main luar sangat. Alright. Olahraga sukan apa tu? Dulu start dengan long distance 400, 800, lepas tu sekarang dah main short 100, 200, 400. Alright, okay. Alia ada role model tak dalam sukan? Ada. Untuk sukan netball, saya minat Nurdiana Sabadini, main untuk Malaysia juga. Dia start terkenal daripada umur 20s like that, 24, 23. Sampai sekarang pun dia main, tapi yang bestnya tahun ni dia main untuk baru-baru ni SEA Games. Sebenarnya dia dah anak satu. Okay. Role model lah sebab perempuan kan. Biasanya bila dah ada anak tu, itulah dia punya stopping. Betul. Ni tapi dia tak stop lah, dia teruskan. Alright, okay. Untuk Akasha pula, bila Akasha sedar yang sukan ni bukan sekadar hobi tapi satu yang nak committed sepenuhnya sampai ke peringkat antarabangsa? Saya sedar sukan bukan hobi ni dari lepas COVID baru saya sedar. Tapi sebenarnya saya dah bersukan lama dah, dari sekolah rendah lagi dah start bersukan. Cuma sekadar hobi je lah, tak ada pun macam nak take serious ke, nak go further ke, tak ada. Dia start lepas COVID tu, tournament yang saya first time yang saya join National 7 tu, saya terus ke final time tu, first time saya join. Alright. Okay, lepas tu saya baru macam, rugby ni boleh pergi jauh sebenarnya. Masa yang first tournament tu, time tu Akasha dekat mana? Saya belajar time tu saya diploma, belajar di UTM Melaka. Okay. Dan Akasha ada role model dalam sukan? Setakat ni yang dalam Malaysia ada lah seorang. Nama dia, dan dia pun kawan abang saya. Nama Amalul Hazim. Okay. Syarot Ajish nama dia. Role model, saya cakap dia role model sebab dia mula pun dari bawah juga. Dari bawah, dia stage by stage dia naik. Sampailah dia pergi main ke Commonwealth, Asia Game. Okay, baik. Sekarang kita teruskan ke pusingan kedua. Soalan pertama, ini untuk Alia sahaja. Daripada semua kemenangan yang Alia pernah capai, mana yang paling bermakna dan kenapa? Dan apa yang mendorong Alia untuk terus berusaha walaupun pernah rasa nak give up? Untuk saya, yang paling bermakna adalah waktu saya dapat olahragawati untuk karisma tahun lepas lah. Sebab saya tak sangka pun yang saya dapat. And waktu tu pun saya first year, so saya tak kenal siapa-siapa. So, waktu receive tu, memang tahu saya ada
gold medal yang ada beberapa gold medal, tapi tak sangka lah macam benda tu mampu untuk jadikan saya nobatkan sebagai olahraga hati. Itulah yang paling bermakna. Lepas tu yang kedua, Apa yang mendorong Alia untuk terus berusaha walaupun pernah rasa nak give up? support parents lah. Support Parents. Sebab dia orang terus apa-apa kita buat, dia orang dua-dua support, tak pernah bangkang, tak pernah marah ke. Cuma kalau injured dia orang risau sikit, tapi maybe because they know their daughter, so dia dah tahu dah benda ni passion, so ada je support kat situ. Okay. So Alia lagi bangga pencapaian olahraga ataupun bola jaring? Kalau dah lagi bangga olahraga lah, Okay. tapi minat tu bola jaring. Sebab Okay. kalau olahraga ni asal pertandingan je nak muntah. Pertandingan je nak muntah. okay. Kalau macam netball ni maybe sebab it's a olahraga sorang-sorang kan. Kalau netball ni ramai-ramai. Jadi siapakah sumber motivasi Alia yang paling besar? Sumber motivasi of course lah my mum. Daripada dulu, kalau dulu time sekolah, selalu setiap tahun akan join pertandingan lari kan. So dia biasanya akan ada 2 hari pertandingan lari ni. So dia akan sentiasa tunggu untuk saya habis lari semua acara. Sebab biasanya saya main banyak acara, dalam 3 ke 4 acara satu hari. So dia akan tunggu saya habis lah, and kalau kalah ke menang ke, she'll be there throughout the years. So as setiap kali habis acara je saya naik dekat podium tempat dia tunggu, salam dia. So tapi sekarang dah besar, so tak adalah, just text je lah macam Alia menang, Alia kalah. Seterusnya untuk Akasha. Sebagai atlet rugby yang aktif dalam pelbagai peringkat, bagaimana Akasha urus time management antara latihan dan akademik, dan bagaimana Akasha kekalkan fokus ketika berada dalam perlawanan penting? Untuk pengetahuan lah, saya ada buat jadual sendiri lah. Bila time saya nak training, bila time saya nak belajar, bila time semua benda lah. Saya adalah jadual sendirinya. Saya selalu ingat pesan mak saya lah. Macam tak payah fikir apa-apa, just buat apa yang kau boleh buat. Okay. Tadi Akasha ada sebut pasal jadual. Kalau kita rate 1 sampai 10, 1 tu tak ikut langsung, 10 tu ikut. Akasha kat skala mana? Dari segi patuh tak jadual Akasha tu? 6 lah. 6 lah. Kadang-kadang Okay, alright. Okay. Dia biasa lah, kita memang ada masa training yang hari yang penat gila. Ada yang free time. Kadang dia rasa macam kena buat kat ni. Kita mampu merancang je lah. Alright, okay. Cuba Akasha, sebab Akasha saya rasa memang busy sebab training kalau untuk level international lah, walaupun national pun kira dah busy. So cuba ceritakan dekat penonton dan pendengar kita macam mana perjalanan harian Akasha waktu ada game day ataupun on normal days lah yang ada training. Let's say ada training dan ada kelas juga. Macam mana perjalanan Akasha? Okay, let's say kalau tournament saya bulan 7 lah. Start daripada lepas raya bulan 3-4 macam tu, saya dah start lah training sendiri dulu. Baru pergi ke training team. Selalu training sendiri ni saya buat petang je lah. Yang selebihnya saya akan buat study, buat apa-apa yang selain pada training lah. Alright, so kira hari ni saya difahamkan Akasha ada game petang dia, betul? Ya, yeah, betul. So kalau hari ni, let's say kalau tak ada podcast ni hari ni, macam Akasha akan bangun pukul berapa? So before game tu Akasha akan buat apa? Kira pre-game ritual lah orang cakap. Kalau game day lah, saya akan bangun pagi untuk cukupkan saya punya meal lah harian sebelum game tu. I see. Pre-meal tu. Sebelum kita buat soalan kedua, untuk pusingan kedua, saya ada game sikit. So kita ada game quick fire questions yang di mana saya akan tanya soalan pendek. So korang akan jawab within 3 seconds. Soalan ni senang je, jangan risau. Boleh? Okay, so soalan pertama untuk Alia, kedua untuk Akasha dan dia terus saja. Okay. Kalau kalah, makan dulu atau tidur? Makan. Okay, Akasha. Pernah pura-pura ceria sebab malas training ataupun penat? Pernah. Okay. Alia balik. Okay, kalau ada perlawanan, lagu wajib sebelum perlawanan? Tak dengar lagu sangat. Okay. Akasha prefer latihan pagi ataupun malam? Pagi. Okay, Alia. Makanan kegemaran selepas game ataupun training? Ayam geprek. Ayam geprek, okay. Akasha, menang besar ataupun comeback dramatik? Comeback dramatik lah. Alright, okay. Ini drama tu lah.
Alright. Alia balik. Siapakah atlet terbaik sepanjang zaman? Diana Sabadini. Yana Sabri. Okay, baik. Akasha, pernah hilang fokus sebab penonton? Pernah. Tahun lepas. Oh, okay. Kita boleh korek sikit ke lepas ni? Tak boleh? Boleh je. Boleh. Okay, Alia, main ikut taktikal ataupun main ikut insting? Taktikal. Taktikal. Okay, yang terakhir. Kalau tak wakil dalam sukan yang sekarang, akan jadi wakil apa? Study. Wakil study. Okay, baik. Atau fokus study akademik lah. Alright, itu sahaja untuk sesi Quick Fire. Terima kasih. Apakah satu harapan Alia dalam bidang kesukanan dan satu kata-kata untuk atlet yang nak ikut jejak langkah Alia yang maksudnya cemerlang dari segi sukannya dan juga akademik? First of all, kalau dah nama student, yang hakikinya belajar. So, belajar dulu. Bukan bersukan dululah. Tapi, always try, kita fokus dekat apa yang kita tengah buat. Which is kalau kita tengah study, kita fokus study. Kalau kita tengah bersukan, kita fokus bersukan. And apa yang kita tengah fokus tu, make sure we give our 100% sebab kita nak improve diri kita juga. And benda tu akan meningkatkan kita punya banyaklah kemampuan and kemahiran diri juga dalam hidup ni. So dia takkan waste pun. Walaupun kalah on the tournament day, still give us benefits lah without us realising it. So bagi saya tu je lah. Okay, kalau dari segi harapan, so Alia baru tahun 2 betul? Jadi ada lagi 2 tahun lagi dekat 2 tahun. UKM. Ada any harapan tak dalam bidang kesukanan? Nak wakil UKM ke, nak lebih daripada tu ke? Wakil UKM tu sebenarnya tak lah sebab tahu kemampuan diri. Lepas tu tak nak juga sebab sibuk kan, sebab kita lagi nak belajar. Tapi target nak jadi olahragawati karisma Lagi? sepanjang saya berada di sini. Okay, baik. Okay. Seterusnya untuk Akasha. Boleh tak Akasha kongsi satu kegagalan dalam hidup yang akhirnya membawa kepada kejayaan lah, dan satu nasihat penting untuk atlet muda yang ingin ikut jejak langkah Akasha? Ni baru fikir tadi. Baru ingat tadi. Tahun 2022 rasanya. Yang first saya main National 7 tu. Saya main final tu hari Ahad di Ipoh. Okay. Dan hari Isnin tu saya ada final paper pagi. Pukul 10. Dan kegagalan dia adalah paper tu saya fail. I see. Okay. Tu je lah. Dia macam saya jadi macam frust kat situ lah. Jadi tak capai apa yang saya nak. Ada nasihat penting tak untuk atlet muda yang ingin ikut jejak langkah Akasha? Nasihat penting kalau untuk saya dia tak ada istilah kalah dalam hidup ni. Okay. Teruskan belajar, teruskan improve diri sendiri untuk target apa yang korang nak kat luar. Kalau Akasha tak kisah, saya nak tanya sikit lah. Tadi first time join rugby punya tournament terus pergi final? Dia first time join tournament yang besar kat Yang Malaysia. besar. Okay. So kalau Akasha tak kisahlah, macam mesti nervous betul tak sebelum game? Betul. So nak pergi ke final sendiri dah nervous, apatah lagi mewakili Malaysia apa semua. Jadi macam mana Akasha build your confidence? Sebab Akasha kira baru lah kan, sebab post covid, lepas covid baru jadi wakil tournament besar apa semua ni kan. So kalau yang olahraga boleh muntah-muntah, saya assume rugby pun ada struggle dari segi nervousnya juga. So macam mana Akasha build your confidence lah? Every game saya akan nervous, yang saya ada yang nervous tu yang tinggi lah every game. Apa yang saya mengatasi benda tu, saya akan buat juga apa yang first move saya akan buat dalam padang tu. Jadi tak jadi belakang kira. Janji saya akan buat benda tu. So usually after saya dah pegang dah tackle orang first, dah tackle ke dah pegang bola dulu apa semua, baru rasa macam just get your head in the game, macam tu lah. Yes. Alright, okay. Prefer sukan individu atau sukan yang pasukan? Pasukan. Kalau individu, saya rasa saya tak boleh buat apa yang saya dapat sekarang ni. Kalau saya individu seorang-seorang. Kalau ada injury, setakat ni injury korang yang paling teruk apa dia? Yang injury paling teruk ankle lah. Ankle sprain. Tu je lah. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak nak cakap banyak sangat pasal injury. Okay.
Alia? Ankle. Ankle juga? Baru kena minggu lepas. Oh lah, netball ke olahraga? Netball. Sebab Netball. kita biasa minggu-minggu, setiap minggu main friendly kat luar. Okay. So, tak baik lah minggu lepas. Ankle sprain. Main under UKM ke? Macam mana? Tak main kat luar. Dekat Uptown Sports? Ya. Okay, sebab dia ada liga kan kat situ kan? Setiap hari right. Selasa dan Khamis. So tim, sekarang kedudukan tim Alia dekat liga? Kita tak join liga lah, kita join friendly malam-malam je. Sebab liga right. macam dia belum lagi, kena build team lagi. So kita join friendly dulu. Okay, kalau saya cakap okay, so Alia kena masuk pertandingan. Alia prefer masuk pertandingan olahraga ke netball? Netball. Netball. Okay. Tak nak olahraga. Okay, alright. Akasha untuk rugby main position apa? Ataupun mungkin daripada dulu start daripada position lain, bertukar tak position? ada. Memang satu position Saya saja? dekat rugby ni dia ada dua, forward dan backline. Saya backline. Dan ada position dia lah kat backline tu. Alright, okay. Hari tu, tournament dekat Incheon Korea Selatan, betul? So, tu tahun 2024. Ya betul. Masa tu Akasha tahun 1, Tahun 2. tahun 2. So, cuba Nak masuk tahun 2. baru nak masuk tahun 2. Masa tu, kiranya itu under siapa masa tu? Like, kira team Akasha time tu, team siapa? Team apa? Malaysia Rugby. Malaysia Rugby. So, masa first dapat news yang Akasha dapat mewakili ni, macam mana? After National 7 2024 tu, saya tak expect saya akan dapat pergi selection long list. Sebelum dia announce siapa yang dapat untuk pergi ke Asia 7 Series tu, dia ada 3 series. Saya dapat pergi 1 series je. Okay. Sebelum dia announce tu, saya dekat rumah, saya relax tengok layan anak buah tu kan. Tiba dapat mesej, dia keluar nama lah. Saya dapat, saya macam ush, serius lah dapat itu lah. Dan dekat rumah lah? Kat rumah. Lepas tu terus pergi jumpa beritahu parents? Belum lagi. Simpan dulu. Simpan dulu. Nak pergi tu baru beritahu. Masa pergi dekat Korea tu, so saya assume lah kalau dah main dekat luar negara ni, feeling dia lain, nervous dia pun luar biasa. Memang lain. So masa bangun pagi game day tu, Akasha rasa macam mana? Rasa macam betul ke aku buat ni? Okay. Dia jadi macam tu lah. Macam patut aku ada kat sini macam tu. Dia jadi question kat diri sendiri je. Lebih pada tanya diri sendiri je. Kiranya tu tournament ada had umur ataupun Tak ada. open lah? Kira memang wakil Malaysia masa tu? Betul. Baik, okay. Saya nak tanya ke Alia. So dari Alia, saya dapat impression yang Alia memang jaga akademik. Betul lah? Let's say lah, kalau malam tu ada friendly ke, ada tournament macam let's say Karisma, whatever apa semua tu, preparation Alia berapa lama sebelum game day? Let's say netball ke olahraga ke? Olahraga biasanya tak ada training sangat sebab kita dah pergi training netball, so take it as a ni jugalah training untuk olahraga lah, sebab olahraga is just about fitness. Lepas tu kalau netball, kalau ada game macam contoh baru-baru ni Sukem kan, sebulan lah kita training setiap petang. I see. Okay. Weekday every petang. So hari-hari 5 sampai 7? Ya, betul. Kalau Akasha training biasa sehari berapa lama? Lebih kurang ya. Lebih kurang lah. So kalau training sendiri, Akasha akan training macam mana? Training sendiri. Kan Akasha cakap tadi kalau kalau ada tournament, Akasha akan training sendiri dulu baru training dengan team kan? So kalau dari segi method training harian ataupun training sendiri, Akasha buat macam mana? Okay, macam saya before saya nak pergi ke team training, saya akan fitkan diri saya dulu. Okay. Saya So akan fitness all the way dan gym lah, cari strength balik before pergi masuk team. Sebab time masuk team training dah tak ada fitness lah untuk yang tournament saya main ni. Dia lebih kepada tactical gameplay je. Baik. Dari segi support daripada UKM lah kan, maksudnya bila UKM tahu yang Akasha, student UKM ni ada wakil ini, wakil sekian-sekian. Jadi dari segi support UKM tu, dari segi coaching ke, latihan ke, whatsoever, macam mana UKM support perjalanan Akasha? Benda biasa lah, UKM akan support facility lah. Kalau tak ada facility UKM, kena pergi luar, dah kena keluar duit.
nak kena keluar duit tu agak beban lah untuk student. Betul tak? Okay, untuk dua-dua lah, untuk Alia dulu. As of now, sekarang ni, adakah career Alia nak terus bukan dalam sukan ke, ataupun rasa macam saya akan stay dengan career yang berkaitan dengan akademik saya lah? I like where I am right now, where I study throughout the day and then every week try untuk main friendly dekat luar, and bila ada game, contohnya macam this upcoming Karisma April, kita join. Ada suka macam tu lah bila ada rutin, tapi dia untuk go beyond that in terms of sukan tak ada lah, so far tak ada plan, just belajar dulu. And sebab benda ni dah jadikan rutin, so hopefully macam dah habis belajar pun dan tidak kerja pun boleh jadikan rutin lagi untuk bersukan as a hobby gitu. Alright. Kalau Kasha pula? Kalau tanya saya akan teruskan apa yang saya buat sekarang ni. Saya akan balancekan dua-dua. Alright, Untuk buat masa sekarang lah. So let's say kalau pencapaian Akasha untuk rugby tu memang perform lah kira jauh, adakah Akasha akan consider menjadi atlet sepenuh masa? Tak. Atas sebab kalau bagi saya lah, ni personal, atlet sepenuh masa ni dia tak lama. Tak menjamin. Untuk tu pendapat saya lah, dia tak menjamin. Dia contoh macam kita main memang tengah peak sekarang. Nanti minggu depan dah injured, dah tak ada lah semua tu. Faham? Career tu boleh habis kelip mata saja. Dia boleh habis kelip mata. Dan prime years dia pun tak lama, betul tak? Betul? Okay. Yang ni kita akan berak kepada soalan yang lebih general sikit lah. So, saya perasan, so sekarang ramai orang running. So, ever since saya rasa sejak COVID, Pelari culture. sejak COVID, selepas COVID, semua orang dah mulai appreciate activity outdoor. Time tu camping, bukan main. Camping, hiking, sungai, apa bagai semua. So, dan also, tapi yang paling tahan lama sekarang adalah, yang paling masih hype is running lah. Dah few years kita tengok trend ni makin meningkat. So adakah Alia join juga in this fever orang join running ni juga? Tak. Okay. Sebab saya suka lari kat track. Saya tak suka lari outdoor kat jalan raya. Pentas desa tak suka. Masa long distance yang Alia sebut tu peringkat sekolah mana? Dalam sekolah still dekat track. Mainnya di stadium juga. I see. Dia tak lebih lah macam tu. Kasha, terlibat tak dengan any lari culture? Tak. Tak terlibat? Tak minat running juga? Tak minat, penat. Prefer just on the field, just bergerak yang lebih macam flexible saya cakap, saya kurang berminat individual punya sukan. Right, faham. Nak kena main dengan diri sendiri. Dari segi family, Alia ada family kira macam banyak orang sukan juga ke, ataupun at least aktif lah? Aktif just like that lah. Tak adalah macam wakil Malaysia kita ada macam tu je. Tapi kiranya family yang selalu ada aktiviti aktiviti bersukan lah. Kasha pula, family kiranya antara korang dua, macam mana dapat pengaruh untuk minat sukan lah? Rasa dia keluarga ke, ataupun suka tengok game macam dia ni macam aura je, macam nak follow dia ke? Kalau minat sukan, saya dari bapak saya lah. Kalau sukan lah. Kalau minat rugby, abang-abang. Oh, abang-abang main rugby juga? Abang-abang main rugby. Ayah Kasha sukan apa? Dia tak macam heavy dekat bersukan pun. Dia cuma petang-petang dia akan riadah sukan. Dia akan buat apa-apa. Alright, itu lah influence dia. Alright. So, saya nak tanya pendapat. Akasha rasa, adakah pelajar setiap pelajar UKM sepatutnya beriadah? Adakah mereka perlu aktif lagi? Ataupun rasa macam, you know what, sekarang macam dah cukup, ramai orang running petang-petang. Sekarang okey lah. Sekarang maintain je sekarang. Kalau nak bersukan tu, teruskan bersukan. Kalau perlu, amalkan gaya hidup sihat. Kalau perlu sihat apa. Okay. Alia pula, ada rasa kegiatan beriadah ataupun dari segi menjaga kesihatan dari segi fizikal tu, adakah pelajar yang perlu tingkatkan lagi, ataupun rasa macam, you know what, sekarang dah cukup, mungkin je sekarang? So far nampak sekarang okay, setiap petang masih akan ada student yang
jogging around the campus, and kalau tengah musim game dekat dalam UKM ni, lagi boleh nampak lah dekat court tu memang penuh manusia. So okay lah, maknanya UKM give a good facility towards the students, and students pun appreciate and try untuk amalkan gaya hidup sihat. So right now it's okay. I think just that I think around the week, critical week, contohnya week 10 towards week 11 tu dah berkurang kan, dah nampak semasa dah stress. Dia Tapi sekarang dah tak ada. Biasalah, lumrah sebagai student. Betul, Jadi betul. masa-masa dia. Okay, aspek fizikal kira macam merupakan satu aspek penting lah untuk kita jadikan pelajar yang lebih holistik, yang lebih cemerlang dan balance. Pada pandangan korang berdua, anda berdua, macam mana sukan telah membentuk personality ataupun jati diri korang lah? Saya rasa because of the dedication and the commitment I've put throughout daripada sekolah sampailah sekarang, dia shape saya into becoming a more determined, someone yang determined nak buat something, and disiplin lah, which is saya dah biasa dah macam kalau ada training petang dah tahu dah nak kena buat apa before pergi training, nak kena buat apa after like the training malam tu. And kalau penat sangat, okay, kalau kita tangguhkan this one, kerja or study, macam mana nak backup balik. So benda tu semua macam dia naturally dah boleh buat as a student and as an athlete. Akasha pula, macam mana sukan telah membentuk Akasha yang sekarang? Macam tu lah. Saya lebih berdisiplin, bertanggungjawab, lebih patuh dengan arahan. Kan sukan, sebab ya kita main sukan ada coach. Betul. Takkan kita tak patuh apa yang coach suruh buat kan. Dari segi confidence membantu tak? Oh, dari segi confident amat membantu. Untuk dari segi buat decision making. Saya sebut pasal coach. So coach sekarang garang ke tak garang? Coach sekarang dia balance. Balance. Kalau boleh share, apakah, tak kisah coach mana-mana, kira apakah hukuman yang paling teruk Akasha pernah kena oleh coach mana-mana lah, nama tak boleh sebut, semuanya apa jenis hukuman lah yang paling teruk pernah kena? Ni saya rasa time sekolah lah. Okay. Saya rasa paling penat lah. Dia kena push up 10, sampai 10 lah. Okay. Tapi ikut kiraan dia. Oh, okay. Bukan kita yang kira sampai 10. So 10 ni mungkin dalam 2 minit lah. Maybe. Kita tak tahu 10 dia Masa dia berapa lama. Kita kadang-kadang tak ada jam. Tapi dia kira 1, 2, nak 9 dia macam buat lupa. Oh, okay. Kira balik dari awal. Alia, kalau netball mesti ada coach. So dari segi hukuman coach tu untuk mendisiplinkan Alia, apa yang paling berimpak lah orang cakap? I think dulu time sekolah, Right. saya main position goal attack with shooter. Tapi kan saya taklah tinggi mana. So waktu tu training dah habis. Right. Tapi mungkin dia nampak saya tak berapa nak perform time training tu. So dia minta saya stay dengan ada lagi 2 defender. Okay. Lepas tu dia suruh saya main tapi dengan 2 defender di dalam D goal tu, dalam D tu. Tapi saya seorang. Dan dia pressure lagi macam dapatkan bola dari luar, dapatkan. Tapi ada 2 defender dan defender tu tinggi-tinggi. Okay. Saya macam dia waktu tu semua dah balik, tinggal kita orang bertiga je. Lagi pressure. Lagi pressure lah. Lepas tu memang habis tu masih terus nangis lah. Sebab macam tak boleh buat ni. Tak boleh ni kalau dapat defender tinggi sikit, tak boleh. Alright, okay. So sekarang dari tengok sukan tak? Sebab ada orang main sukan tapi sukan game dia tak minat sangat tengok. Kalau Alia tengok sukan ke? Tengok netball. Tengok netball. Malaysia punya ke atau luar negara? Malaysia, kalau yang tengok live memang follow Malaysia lah. Tapi kalau yang overseas punya, kita tengok just highlights of the game yang ada dekat TikTok or YouTube. Akasha? Tengok game tak? Game selalu tengok? Dah tengok? So jarang tengok game? Game Indonesia ke bola ke? Jarang lah. Jarang? Saya jarang tengok. Selalu paling-paling bola. So paling-paling pun tengok highlight bola tu je lah. Highlight bola, rugby. Okay, alright. Tengok video tu tak selalu pun tengok sukan. Tengok podcast. Dengar podcast. Kalau Alia pula ada any athlete yang rasa tak kisahlah netball ke whatsoever, yang Alia rasa this is an exemplary punya athlete?
Saya rasa kalau dalam netball, sebab saya tengok dalam Malaysia je yang banyak. Pau Mefong. Dia consistent throughout dia main. Walaupun dia ada rehat sekejap, tapi bila dia comeback tu, dia consistent lah, and dia tak emosi, dia gameplay dia pun laju. Dia adalah certain things yang cara dia main tu buatkan saya minat dekat cara dia main lah. And kita nak ikut lah. Okay, silakan. Start saya main rugby, saya selalu follow lifestyle Sonny Bill Williams. Okay. Terkenal tu. Rasa korang pernah dengar lah nama ni. Soalan terakhir, apakah cabaran terbesar yang pernah dihadapi sebagai atlet dan pelajar dari segi akademik ataupun peribadi, dan bagaimana anda atasi cabaran tersebut? Kita mulakan dengan Alia lah. Cabaran terbesar sebagai pelajar dan juga atlet, of course lah, tak lari daripada time management. Sebab kita ada macam 2 rutin. So nak biasakan balik lepas bila dah start belajar, lepas tu tiba-tiba dah start training. Itu yang paling mencabar lah, especially dalam critical week, which is around week 5, week 7 and then week 11 to week 14. But somehow benda tu membantu shape kita lah untuk jadi more discipline. So cara kita mengatasinya is just hadap and maybe buat jadual lah untuk diri kalau perlukan. Tapi kalau macam saya, just based on calculation dalam otak je, macam okay 5-7 nak training. So kalau ada kerja nak kena settle, buatlah petang ataupun malam. Tapi kalau malam tu ada submission, biasanya yang stress ni kalau ada submission, meaning kalau nak sambung buat malam tu, maybe dah tinggalkan very little part, just untuk kita sambung buat malam tu after the training. Tu je lah. Biasanya Alia tidur pukul berapa? Tidur pukul berapa, bangun pukul berapa? Tidur 11.30 ke 12. Alright. Bangun 8.30 ke 9. Okay, alright. Okay, Akasha? Coba sikit. Okay. Sebelum mulai soalan, apakah cabaran terbesar yang pernah dihadapi sebagai atlet dan pelajar dari segi akademik ke ataupun peribadi, dan bagaimana Akasha atasi cabaran itu? Cabaran terbesar untuk mengekalkan konsisten. Mengekalkan konsisten untuk follow jadual yang saya buat tu. So biasanya kalau pagi Akasha prefer training ataupun buat kerja study, akademik dulu? Saya prefer training lah kalau pagi. Training pagi. Fresh. Akademik buat tengah hari ke malam? Ke petang? Of course, bukan petang. Okay. Tu paling petang kita training ni lah. Okay. Kalau hari yang ada deadline, biasa tidur pukul berapa? Kalau hari yang tak ada deadline, pukul berapa tidur? Selalunya tidur around 1-2 pagi tu memang tak lari lah. Kalau hari ada deadline tu lagi lambat kot. Lagi lambat. Okay. So biasanya akan buat kerja seorang ke atau dengan kawan ke? Suka menyendiri. Sendiri. So kalau assignment, kalau bukan kumpulan memang buat sendiri lah. Kalau bukan kumpulan memang seorang-seorang lah. So kalau study pun sendiri. Dengan dunia tu sendiri. Dengan dunia sendiri. College, duduk college? Duduk college. College mana? Shout out sikit. Aminuddin Baki, KB. Shout out to Abang Peja dan Dr. Lai. Alright, okay. Baiklah, terima kasih kepada panel-panel atas perkongsian yang sangat membuka mata. Kita dapat lihat yang pelajar FST ni bukan sekadar celik akademik, tapi boleh juga memberikan daya saing yang tinggi dekat peringkat yang tertinggi. Okay? InsyaAllah. Alright, jadi diharapkan kepada semua penonton yang baru nak jadi atlet tu, boleh teruskan usaha. Yang dah jadi atlet, terus harumkan nama UKM. Itu sahaja daripada kita. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Luqman Hakim, signing off.